السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مما لا يعلمون، واجعل لي خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana rahmatnya kita dapat bersama-sama berada di dalam rumah Allah, sama-sama berada dalam majlis ilmu, sama-sama kita tambahkan ilmu, tambahkan kefahaman, dan kita beki sekiranya ada kesalahan dan juga kesilapan dalam hidup kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung lagi Hayatut Tabi'in yang seterusnya bernama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah, dia merupakan seorang tabi'in yang mana tempat tinggal dia adalah di Masjid Nabawi. Ni tempat tinggal dia. Rumah dia, makan minum dia ada di Masjid Nabawi di Makkatul Mukarramah. Di Masjid Nabawi. Masjid bukan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tempat dia di Masjidil Haram. Minta maaf. Di Masjidil Haram di Mekah. Ini rumah Atha bin Abi Rabah, yang mana dia ni hidup dia adalah tidak lain tidak bukan sentiasa beribadat kepada Allah. Dan dia bukan setakat orang yang suka beribadat, tapi dia juga seorang yang alim, tabi'in yang alim, yang cukup hebat dalam bidang ilmu. Dia belajar dengan sahabat-sahabat yang besar-besar. Dia belajar dengan sahabat yang hebat-hebat, menyebabkan Atha bin Abi Rabah ini, siapa-siapa yang datang ke Mekah, siapa-siapa orang Mekah, maka orang lain tidak akan jawab ataupun tidak akan bagi fatwa kecuali dia seorang aja. Masa itulah peristiwa ini berlaku pada tahun ke-79 Hijrah. Masa tu siapa-siapa yang mari ke Mekah nak tanya gapo-gapo, orang akan tanya Atha bin Abi Rabah. Orang tak akan tanya orang lain. Kerana apa? Kerana keilmuan dia,
kerana kehebatan dia, kerana kebijaksanaan dia menyebabkan orang lain tak berani nak jawab soalan-soalan ataupun nak bagi fatwa berkenaan dengan hukum hakam agama. Dia ni disebut dalam sirah Nabawiyah, dia ni orang kulit hitam, berketurunan Habsyi lah. Sebagaimana Bilal bin Rabah, hitam legel lah, gelak, hitam lah gelak gelemak. Orang kulit hitam ni gelak gelemak. Ni Atha bin Abi Rabah. Kalau kita tengok, dia ni orang kulit hitam. Secara zahirnya tak nampak lah dia ni orang hebat, orang alim, kerana orang panggil wajah dia. Tetapi hakikat dia seorang yang alim, seorang yang hebat. Disebut Khalifah Bani Umayyah pada masa itu bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman ni raja, pemerintah Bani Umayyah. Dia pergi ke Mekah, melakukan tawaf, melakukan umrah, maka dia akan pergi jumpa dengan Atha bin Abi Rabah. Dia akan jumpa dengan Atha bin Abi Rabah. Dia akan duduk dalam majlis ilmu dia. Dia akan bertanya soalan kepada dia. Akan tanya apa saja kemuskilan yang ada di benak fikiran dia ni. Dia akan tanya Atha bin Abi Rabah. Siapa anak dia hak kecil pelik, kenapa ayah dia ni beria-ia nak jumpa dengan Sulaiman, nak jumpa dengan Atha? Kerana budak ni, dia tengok perwatakan Atha ni supaya hamba, dan asal dia hamba lah. Atha bin Abi Rabah ni asal dia hamba, tapi dibebaskan oleh tuan dia kerana dia ni cerdik, dia ni bijak, maka tuan dia merdekakan dia. Maka anak dia pelik, kenapa ayah dia ni bersungguh-sungguh. Orang panggil nak jumpa dengan Sulaiman bin Atha. Walaupun rupa bentuk dia lagu tu, walaupun wajah dia lagu tu, tapi ramai orang yang kenal dia ni pergi jumpa dengan dia, tanya soalan, tanya kemuskilan. Selesai dia tanya soalan, dia tanya kemuskilan dia ni, anak-anak tanya dia. Dia kata, wahai ayahku, siapakah orang tadi? Nampak bersungguh sangat, nampak galik sangat, mungkin ke tempat, mungkin jumpa dengan dia. Dia ni siapa? Dia tanya tu sebab orang-orang Mekah pada masa tu sudah maklum bahawasanya selagi mana adanya Atha, selagi itulah orang lain tak berani nak jawab soalan-soalan dan kemuskilan dalam bidang agama. Maka ayah dia kata, itulah Atha bin Abi Rabah. Dia ni seorang tabi'in yang hebat, belajar dengan ulama-ulama, belajar dengan sahabat-sahabat yang besar-besar. Dia menjadi orang yang hebat. Dia menjadi orang yang hebat dan dia mempunyai ketinggian dan kemuliaan yang sangat tinggi. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pesan kepada anak dia. Dia kata, ya bunayya, wahai anakku, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, rebutlah ilmu.
fabil ilmi yashraful wadi'u, dengan ilmu yang ada kepada kamu, orang itu hina akan dihormati. Orang yang kamu anggap hina, dia akan dihormati. Wayanbuhul khamilu, dan orang biasa, orang tak kenal sebelum ni akan dikenali. Wayahlul ariqa ala maratibil muluk, dan dengan ilmu juga hamba tadi menjadi lebih tinggi martabat dia daripada seorang raja. Dia ni hamba, Atak ni hamba, tetapi kerana ilmu yang ada kepada dia, ilmu yang banyak ada kepada dia, maka martabat dia tinggi, darjat dia tinggi di sisi Allah. Walaupun dia ni telge, walaupun dia ni tak comel, tetapi kerana ilmu yang ada kepada dia, dia dihormati. Sedangkan Sulaiman bin Abdul Malik ni raja, tapi Sulaiman pergi jumpa dengan dia, pergi jumpa dengan dia, tanya soalan, tanya pendapat. Kerana apa pergi jumpa dengan dia? Kerana ilmu yang ada kepada dia. Sebab tu hidup atas dunia ni, kita kena ada ilmu. Kena belajar ilmu. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Tak boleh tinggal belakang tu. Ada setengah orang suruh belajar fardu ain semata-mata, tak cara kepada ilmu fardu kifayah. Tak betul. Kena belajar. Kok mana-mana pun fardu ain ni kena belajar. Tak kira siapa, ustaz kau dia, tukang kebun kau dia, engineer kau dia, wajib belajar fardu ain. Hak tu tak suruh pun memang kena wajib dah belajar. Apatah lagi kalau fardu kifayah. Fardu kifayah ni hak kena belajarnya, kena tekan kepada orang ramai, kepada masyarakat tentang ilmu fardu kifayah. Yang mana ulama sebut fardu kifayah pada hari ini sudah menjadi kewajipan kepada orang-orang Islam untuk belajar. Kita belajar fiqh, belajar tauhid, belajar hadis. Hak tu kewajipan. Hak wajib dah. Kok mana-mana pun wajib. Dalam masa yang sama, ilmu fardu kifayah kena belajar juga pada hari ini. Walaupun nama dia fardu kifayah, tapi kepentingan dia sangat banyak. Kepentingan dia sangat banyak. Sebagai contoh, ilmu fardu kifayah, kita memahami situasi, kita memahami keadaan, kita belajar dan kita sedar perancangan-perancangan musuh untuk merosakkan Islam, untuk melemahkan Islam. Kena belajar. Dalam fardu ain tak ada, tapi ilmu ni ada dalam fardu kifayah. Kena belajar. Strategi musuh, perancangan musuh nak merosakkan Islam, nak melemahkan Islam, nak menjahanamkan Islam. Ada setengah orang itu kata wajib fardu ain je, hak lain-lain itu tak wajib. Sebab itulah mu kena tipu kau musuh. Sebab galik duduk orang panggil duduk tekan fardu ain semata-mata, tak cara kau fardu kifayah, akhir sekali mu jadi catur kepada musuh. Musuh guna mu. Orang ngaji agama serai orang ngaji agama sebab tak belajar fardu kifayah. Kita ni ngaji agama, duduk serai orang ngaji agama. Bapa serai orang ngaji agama kerana orang ni dia bercakap benar. Suara dia lantang, tegur pemerintah yang zalim,
tegur kerajaan yang zalim. Akhir sekali kerajaan guna dia marah ke orang tu. Ni orang panggil tak belajar, tak tahu tentang strategi musuh, guna mu untuk lawan sama-sama sendiri. Ni ilmu fardu kifayah. Hak kita kena tahu. Hak kita kena tahu, hak kita kena belajar. Fardu ain tu fardu ain memang wajib dah. Belajar fiqh, semaya, puasa, zakat, haji, gapo semua tu memang wajib. Tapi ilmu fardu kifayah menjadi kewajipan juga untuk kita belajar dalam situasi yang ada pada hari ni. Duk ralik, duduk orang panggil duk cara sangat kepada fardu ain, siapa tak keluar mengundi. Tak tobek mengundi. Bapa duk fokus sangat kepada fardu ain. Siapa mengundi pun duk. Serupa je siapa-siapa jadi pemerintah. Siapa-siapa jadi pemimpin serupa belaka. Makan piti belaka. Ni fardu ain saja. Fardu kifayah tak belajar. Akhir sekali naik orang-orang hak tak pakai kerja nengung. Sekak go tu, sekak go ni, tak bui go tu, tak bui go ni. Amo pernah cerita dah sini dulu. Amo ulai balik. Nak royaknya kepentingan belajar fardu ain, belajar fardu kifayah. Doktor, seorang doktor ni gak orang cerdik lah, cerdik pada amo lah. Ada belajar go tu, belajar go ni. Dia doktor, dia serabut keadaan politik negara pada hari ini dengan macam-macam yang berlaku, dengan agama dipek lenyek, agama dibuat macam-macam, tak cara nak membangunkan agama, dia serabut. Akhir sekali dia agama. Sebab tu amo tak ngundi. Dia buat kesimpulan lagu tu. Dia serabut dengan situasi politik negara hak dulu, dengan LGBT-nya, dengan orang panggil dengan nak hina agamanya, dengan Islam liberalnya, serabut dalam kepala otak dia. Sebab tu amo tak ngundi usah. Lagu tu dia mikir. Sepatutnya kita nak benterah, kita tak sih ke benda-benda lagu tu, kita kena tubik mengundi lah, keluar mengundi dalam pilihan raya tu, baru pemikiran yang betul. Tapi jadi tak betul mikir. Bapa duk cara ke orang panggil fardu ain semata-mata, tak cara ke fardu kifayah, akhir sekali negara boleh kepada orang lain. Ni pentingnya orang panggil fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah yang kita kena belajar pada hari ini, supaya kita tidak jadi catur kepada musuh, supaya kita tidak jadi orang panggil kaki tangan kepada musuh untuk merosakkan agama kita sendiri. Maka ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Maka kamu akan kamu akan dihormati, darjat kamu akan dihormati, dan kamu akan menjadi orang yang mulia. Atau dia membahagikan hidup dia kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, dia buat masa tu dia hamba. Dia jadi hamba yang baik. Dia jadi orang panggil hamba yang baik, buat kerja-kerja dia sebagai hamba. Lepas tu pula bahagian yang lain, dia menjadi hamba kepada Allah. Menjadi hamba kepada Allah. Mula-mula tu jadi hamba kepada manusia. Yang kedua, dia menjadi hamba kepada Allah. Yang ketiga, dia cari masa untuk menuntut ilmu. Dia cari masa untuk menuntut ilmu. Mana ada majlis ilmu, situlah dia ada. Ada program-program ilmu, situlah dia ada. Alhamdulillah. Menyebabkan dia ni jadi orang alim, dia ni jadi orang warak, dia ni dihormati, dia ni disayangi dan juga sebagainya.
Disebut juga kenapa dia jadi orang lagu tu, kenapa dia menjadi orang yang dihormati. Selain daripada ilmu dia hok banyak tadi, dan kerana ilmu hok banyak ni lah, yang pertama sekali dia kawal diri dia supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara mengarut. Ilmu hok dia belajar tadi, kawal dia supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara yang mengarut. Dengan ilmu hok dia belajar tadi juga, dia tidak galik dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dia tidak galik dengan perkara-perkara yang tak ada beda. Dia tidak galik dengan perkara-perkara yang orang panggil tidak menjadi kepentingan dalam masyarakat. Ujian sebagaimana disebut minggu lepas lah. Ujian orang ada ilmu ni, dia suka pertikai ilmu yang ada kepada orang lain. Pertikai itu dalam perkara-perkara yang khilafiyah. Perkara khilafiyah, perkara yang orang panggil tidak disepakati oleh para ulama. Dalam bidang agama ni, kalau kita ngaji dalam kitab fiqh, barang-barang khilafiyah ni, dia tidak akan sesat kecuali salamatus sadri, dia kena berlapang dada. Kena berlapang dada. Tak kira lah. Kena berlapang dada baru sesat barang khilafiyah. Amo ingat lagi mula Tok Peti. Mula Tok Peti Hasbullah almarhum. Dia kata balik barang khilafiyah ni dia berakhir dengan khilaf juga. Moga barang khilafiyah. Ulama kata lagu ni, ulama kata lagu ni, dia akan sesat dengan, dia tidak akan sesat sebab barang khilaf. Ulama kata lagu ni, ulama kata lagu ni. Maka kita kena ada salamatus sadri, kena berlapang dada. Kena berlapang dada walaupun ada seorang ulama hok kata lagu tu, maka kita kena terima kerana itu pandangan ulama. Tapi kerana ujub dia, kerana orang panggil bokok dia, maka dia kritik pandangan-pandangan. Kerana apa? Kerana dia tidak setuju dengan perkara khilafiyah. Tak betul. Kecuali kalau dia kritik, kalau dia tolak perkara yang disepakati oleh para ulama. Tu memang tak betul. Tapi barang khilafiyah, barang khilaf, kalau duduk petih ke hak dia dan menafi ke hak lain, maka tak betul lah. Ini ujian orang hak ngaji ilmu, dia suka menimbulkan kekeliruan. Suka menimbulkan kekeliruan dalam bidang agama, menyebabkan masyarakat jadi keliru. Amalan ulama-ulama dulu dia petika. Orang-orang ulama-ulama pondok-pondok dulu buat lagu ni, dia petika. Bapa? Kerana dia rasa dia ni hebat. Dia rasa dia ni hebat, dia rasa dia ni bisa, maka dia pertikai ke perkara-perkara khilafiyah tadi. Sedangkan ilmu yang kita belajar ni, kita kena tinggal perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Duduk bala barang khilafiyah. Duduk petika amalan-amalan orang kita, amalan-amalan ulama-ulama dulu duduk petika. Bapa orang panggil gapo contoh bulan kalau tahnik, bapa selawat belediri. Bapa tak duduk, bapa tak selawat pakat diri belakang. Pak duk petika barang-barang lagu tu. Ni barang tak betul ni. Orang panggil otak sewe. Duk petika bapa tai tahnik, tai nak selawat bangun. Kalau bangun salah kau. Kalau bangun tu salah, masuk neraka apa? Kalau bangun. Duduk petika, duduk bapa bangun, Nabi tak bangun. Kalau Nabi bangun, enggak bapa selawat dalam semaya. Orang panggil bapa selawat dalam semaya tak bangun.
Dia compare dengan lagu tu. Tak betul. Selawat dalam semaya ni wajib duduk. Bapa kata selawat dalam semaya, dia kata selawat ni kena bangun, bapa selawat kena bangun. Kalau kata selawat ni kena bangun, bapa selawat dalam semaya demo tak bangun. Tak betul petika lagu tu. Dalam usul fiqh dia panggil apa? Dia panggil qiyas ma'al fariq. Qiyas tak betul. Kemarin dia beli roti. Dia malah masuk dalam rumah dia lepas roti dia. Esok ke dia beli telur. Malah masuk roti dia pun lepas. Bapa, mari aku beli roti, aku lepas. Hari ni aku nak beli telur, aku nak lepas juga. Boleh qiyas lagu tu? Tak boleh. Orang panggil qiyas ma'al fariq. Qiyas tak betul. Jadi benda-benda lagu tu tak perlu diheboh-hebohkan. Nak diri, kau nak bangun, kau nak berapa, kau ikutlah. Ni benda-benda lagu ni masih lagi berlega-lega dalam masyarakat. Ni masuk bulan rejak ni pula. Orang pernikah hadir bulan rejak lagu tu. Hak ni kata palsu, hak ni kata dhaif. Lepas ni masuk bulan Ramadan, hak ni kata 20 rakaat, hak ni kata 11. Akan dia sama sampai mati. Tak sesat-sesat. Bendanya tak perlu bincang dia. Ulama sesat lama dah. Sepatutnya bincang. Bapa semaya subuh ni orang tak ramai. Bapa semaya di masjid ni tak ramai ke jemaah. Sepatutnya bincang hak tu. Ni nak bincang. Hak demo kata 12. Hak ni kata 20. Hak ni kata ngatik boleh. Hak ni kata ngatik tak boleh. Sangat tu je ilmu dia. Sebab itulah Atha bin Abi Rabah ni dia kecek barang yang perlu kecek. Dia tinggal perkara-perkara khilafiyah kerana ulama sesat dia barang-barang khilafiyah. Tapi duk timbul juga menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan masyarakat. Ni kehebatan yang ada kepada Atha menyebabkan dia ni dihormati kerana ilmu dia tu ilmu hak masuk. Ilmu masuk. Bukannya duduk galik, orang panggil galik dengan perkara-perkara khilafiyah dak. Sebab tu ilmu dia ilmu yang masuk. Hebat juga Atha bin Abi Rabah ini, dia boleh pergi jumpa sendiri dengan khalifah. Pada suatu hari dia pergi jumpa dengan khalifah Bani Umayyah juga bernama Hisham bin Abdul Malik. Dia pergi jumpa dengan khalifah sore sama sore. Dia minta banyak kara kepada Hisham pada masa itu sebagai pemerintah. Dan Hisham menerima cadangan-cadangan daripada dia. Satu persatu hak ni minta, dia kata baik. Cadangan kedua nak lagu ni baik. Pak cadangan disebut dalam kitab ni, pak cadangan. Hak yang disebut oleh Atha, pemerintah pada masa tu bernama Hisham bin Abdul Malik terima tanpa batal. Sebab apa? Kerana keilmuan yang ada kepada dia, kerana warak yang ada kepada dia, kerana kebijaksanaan yang ada kepada dia. Bila dia minta pak kara tadi, maka Hisham bin Abdul Malik tanya, wahai Atha, ada lagi ke barang-barang hak mu nak, barang-barang hak mu minta? Ada lagi ke? Maka Atha pun kata, ittaqillah fi nafsik, wahai Amirul Mukminin, ittaqillah min nafsik ya Amirul Mukminin. Takutlah kamu kepada Allah, wahai Amirul Mukminin. Dia pesan kepada pemerintah, kepada raja pada masa tu, mu kena takut kepada Allah. Wa'lam annaka khuliqta wahdak. Ketahuilah, sedarlah wahai Amirul Mukminin, mu ni Allah Ta'ala ciptakan sore-sore. Wa tamutu wahdak, dan kamu akan mati sore-sore. Wa tuhsyaru wahdak, dan kamu akan dibangkitkan sore-sore. Wa tuhasabu wahdak, dan kamu akan dihisab sore-sore kamu. Wala wallahi, demi Allah,
Orang hok mu tengok atas dunia pada hari ni, ma ma'aka mimman tara ahadun, tidak akan bersama-sama kamu di akhirat kelak. Ni pesannya dia kepada orang panggil raja pada masa tu. Dia kata, mu ni Allah Ta'ala lahir seorang, mu mati seorang, mu dibangkitkan seorang, mu akan dihisap seorang-seorang. Pegawai mu hok ramai-ramai lah ni, mu minta dia buat lagu ni, dia buat lagu ni. Bodyguard hok jaga mu, dia jaga mu gi mari. Di akhirat kelak mu seorang-seorang. Siapa hok berani royak kepada khalifah pada masa tu? Menangis. Hisham bin Abdul Malik menangis kerana pesanan dan juga ingatan daripada Atha bin Abi Rabah yang nak mengingatkan dia bahawasanya walaupun ni kamu ni pemimpin nombor satu, walaupun mu ni siapa, dengan kelengkapan yang ada kepadamu, gimana mana orang ikutmu, nak buat gapo-gapo orang ramai, orang hormat kepada kamu, orang sanjung kamu, tapi di akhirat kelak kamu sore-sore je. Banyak mana harta kamu, banyak mana duit kamu, banyak mana orang panggil harta kamu, dalam kubur. Lagu tu lah kubur kamu. Ada batu nesek 2 butir tanah supaya ramai-ramai. Ni ingatan Atha bin Abi Rabah kepada pemerintah pada masa tu, supaya dia ni khabar. Dia ingat bahawasanya kerajaan kamu ni tidak akan kekal buat selama-lama. Hak kekal ni iaitu apa? Kerajaan Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Hak kita duk baca dalam wirid. Hak kekalnya apa? Kerajaan Allah. Hak kekalnya kerajaan Allah. Hak ni lah kerajaan yang kekal sampai bila-bila, iaitu kerajaan Allah. Allah bagi kepada siapa-siapa hak dia nak. Allah Ta'ala tarik daripada siapa-siapa hak dia nak. Allah Ta'ala hina siapa-siapa dia nak. Allah Ta'ala mulia siapa-siapa hak dia nak. Ni kerajaan Allah yang mu kena ingat, yang kekal selama-lama. Kerajaan mu tidak kekal buat selama-lama. Nak pahala, kamu nak manfaat, nak kebaikan, buat kebaikan kepada rakyat. Bagi ilmu kepada rakyat, bagi ilmu agama kepada rakyat. Kamu kena sekat hiburan, kamu kena sekat konsert, kamu kena sekat barang-barang tak pakar, maka di akhirat kelak kamu akan boleh pahala yang banyak daripada Allah. Orang kita dia terlepas pandai apabila dia syarah hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat payung, yang mendapat naungan daripada Allah Ta'ala pada hari kelak, pada hari akhirat kelak. Ada 7 golongan yang mendapat payung, yang mendapat naungan daripada Allah pada hari yang tak ada tempat untuk kita berteduh, iaitu di padang mahsyar. Nabi sebut mula-mula sekali al-imamul adil, iaitu pemerintah yang adil. Bukan imam tu imam semaya dak sini. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Orang-orang kita dia terlepas pandai. Al-imamul adil itu maksud dia apa? Politik Islam. Kuasa politik Islam. Orang yang memerintah dengan adil, dengan Islam, dengan agama, dia hak mula-mula masuk Islam. Dia mula-mula hak masuk syurga. Dia tinggal huraya berdasarkan hak mula-mula tadi. Barulah mari pula yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, barulah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Sebab tu orang kita orang Islam ni, kita kena belajar ilmu fardu kifayah.
supaya kita tahu kepentingan yang kena ada pada hari ini, supaya kita tidak jadi catur kepada musuh. Dan alhamdulillah, Atha bin Abi Rabah dia bercakap benar dengan pemerintah. Dia royak hak dia nak. Maka Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Umur dia panjang. Hidup dia sampai umur 100 tahun. Mencucuk 100 tahun. Umurnya Atha bin Abi Rabah, dia wafat pada 115 Hijrah bersamaan dengan 734 Masihi. Ini seorang tabi'in yang hebat, yang orang lain tak berani nak jawab soalan, tak berani nak bagi fatwa. Kerana apa? Kerana kehebatan dan kerana kealiman serta keberanian yang ada kepada Atha bin Abi Rabah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita boleh ambil manfaat, kita boleh ambil faedah daripada cerita ni dan cerita-cerita hak lain, iaitu tidak lain tidak bukan kita hidup atas dunia kena cari ilmu, kena beramal dengan ilmu, dan kita kena sebarkan ilmu hak kita belajar supaya orang lain pun boleh manfaat sebagaimana kita boleh manfaat pada hari ini. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.